Ya. Nampak ke Ustaz? Dah nampak? Tak ada. Nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nurika syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan baginya bagi kudrat 7 ta'alluq. Dan arti ta'alluq itu menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdiri sifat dengan zat. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, katanya dan baginya bagi kudrat ni, bagi kudrat ni 7 ta'alluq. Ni kita akan masuk maknanya pada huraian ta'alluq bagi sifat kudrat, sebagaimana yang telah kita maknanya belajar muzakarah pada pertemuan kita yang lepas, di mana perbahasan kitanya iaitulah pada kata sifat kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang kita terjemahnya iaitulah sifat berkuasa. Maka wajib kita i'tiqad dalam hati kita, maknanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat berkuasa, iaitulah sifat qudrat. Manakala Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qudrat, bersifat dengan sifat berkuasa, maka Allah berkuasa. Berkuasa tu dia panggil samaratus sifah. Adapun berkuasa panggil sifat ma'ani. Manakala Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qudrat, bersifat dengan sifat berkuasa, maka zat Allah Ta'ala tadi tu berkuasa. Manakala berkuasa itulah dia panggilnya samaratus sifah, iaitulah hasil ataupun buah. Manakala adanya sifat qudrat di Allah Ta'ala, sifat berkuasa di Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berkuasa. Manakala Allah Ta'ala berkuasa, berkuasa akan apa? Berkuasa akan menjadikan ataupun meniadakan tiap-tiap mungkin. Itu dia panggil ta'alluq dia, tugas bagi sifat qudrat, mengadakan ataupun meniadakan tiap-tiap mungkin. Itu dia panggil ta'alluq bagi sifat qudrat, ataupun dengan kata lainnya tugas bagi sifat qudrat, mengada atau meniadakan. Itu i'dam, apa ni, ijad ataupun i'dam, mengada atau meniadakan tiap-tiap mungkin. Tu panggil ta'alluq dia, tugas dia. Maka rentetan daripada situ, maknanya nak hurai satu-satu tentang tugas bagi sifat qudrat ni. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan baginya, bagi qudrat ni, bagi sifat qudrat ni 7 ta'alluq. Ni nak hurai kepada kita satu-satu tentang tugas bagi sifat qudrat. Nak hurai pada kita satu-satu secara tafsili. Lalu tu memperkenalkan terlebih dahulunya apakah yang dikatakan, yang dimaksudkan dengan ta'alluq. Kerana ta'alluq ni maknanya dari segi bahasa percakapannya adalah gantungan. Itu ta'alluq, gantungan ataupun sakut paut. Itu dia panggil ta'alluq, gantungan ataupun sangkutan. Sakut paut, itu dia panggil ta'alluq. Misal kita bercakap, siapa boleh photostat ni, ini tugas kawan ni, ni ta'alluq kawan ni, ni hak berkait dengan kawan ni, maknanya hak bersakut paut dengan saya ni, photostat ni biar saya lah yang buatnya. Itu tugas dia. Tugas dia maknanya untuk photostat kertas. Tugas dia tu. Itu dia panggil ta'alluq. Bidang tugas dia. Tugas dia panggil. Itu ta'alluq. Dari segi bahasanya gantungan ataupun sakut paut. Lalu tu, dah dari segi bahasanya ta'alluq ni ialah gantungan ataupun sangkutan ataupun sangkut paut. Maka ulama-ulama, iaitulah ulama di dalam ilmu usuluddin, membuat satu, maknanya satu istilah di dalam ilmu usuluddin. Ta'alluq ni apa dia? Yang tadi asal makna dia ataupun asal dari sudut bahasanya sangkutan. Maka apakah ta'alluq pada istilah ilmu usuluddin? Ulama dia buat satu istilah, iaitulah ulama usuluddin lah. Dia buat satu istilah ta'alluq ni. Lalu tu katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, dan arti ta'alluq itu, yakni makna
definisi takluk ni, iaitu definisi takluk pada istilahnya, nak memperkenalkan pada kita apakah yang dimaksudkan dengan takluk. Yang kita sebut tadi maknanya ada bagi sifat kudrat ni 7 takluk. Biar kita tahu dulu terlebih dahulunya apakah yang dimaksudkan dengan takluk. Dan arti ta'alluq itu, ta'alluq pada ilmu istilah ilmu usuluddin, ialah menuntut sifat, menuntut oleh sifat, nok sifat itu menuntut maknanya nok, hadap, apa lagi terjemah lagi, tuju atau menuntut. Ta'alluq ni pada istilahnya maksud dianya ialah menuntut oleh sifat, nak oleh sifat, hadap oleh sifat, tuju oleh sifat, hala oleh sifat. Sifat situ maksudnya sifat ma'ani. Nak tambah lagi tu. Jadi ta'alluq ni nak sifat akan pekerjaan, menuntut oleh sifat akan pekerjaan. Dia nak sifat ni dia nak pada satu-satu pekerjaan. Dia nak pada satu-satu pekerjaan yang lebih atas berdiri sifat dengan zat, yakni di zat. Yang lebih tu dia panggil apa tu? Mutlak dia panggil. Dia bukan sifat bagi pekerjaan tu. Maknanya kena takdir begini. Ta'alluq ni ialah menuntut sifat akan pekerjaan, nak sifat, hadap sifat, tuju sifat akan satu-satu pekerjaan yang lebih, yakni akan sebagai tuntut yang lebih. Gitu. Yakni tuntut akan sebagai tuntut, nok akan sebagai nok yang lebih. Nok yang lebih maknanya nok yang suku saka. Dia nok kepada yang suku saka, yang selain gitu. Lebih tu maknanya selain. Dia nok kepada hak selain atas berdirinya hak selain daripada adanya sifat. Berdiri dengan makna ada. Tu kena jaga banyak perkara tu nak suruh faham tu. Berdiri dengan makna ada. Dengan makna di. Semula. Dan arti ta'alluq itu, ni hak kitab dulu. Nanti kita akan bahas hak luar daripada kitab nak suruh kita faham. Ni ambil ibarat dulu. Dan arti ta'alluq itu, makna ataupun definisi ta'alluq ni pada istilah ilmu usuluddinnya, apakah yang dimaksudkan dengan ta'alluq? Ta'alluq ni ialah menuntut oleh sifat, nak oleh sifat, sifat ma'ani ni nak akan pekerjaan. Dia tuju pada satu-satu pekerjaan. Dia nak sifat ni pesing sifat ni dia nak kepada satu-satu pekerjaan. Dia nak tu pula, pekerjaan hak dia nak tu pula akan sebagai tuntut yang lebih, yang selain. Dia tuntut hak selain atas berdirinya hak selain hak ada sifat dengan zat di zat. Hak selain daripada ada sifat di zat, itulah panggil ta'alluq. Itu hak dari sudut kitabnya ta'rif. Maknanya dia begini. Sifat-sifat ni apa sifat? Sifat ni jenis dianya tak boleh nak ada dia dengan sendiri dia, tak boleh. Hak ada dia dengan sendiri ni ialah zat. Maka ta'rif sifat ialah maqama bi ghairih, tu sifat. Benda yang mana kita reti dia di benda lain. Ada dia tu di benda lain. Benda ada di benda lain tu panggil sifat.
Dah manakala dia tu sifat, dia kena ada di benda lain. Dia tak boleh nak duduk seorang-seorang dia. Dia kerana dia tu bukan zat. Zat ni baru duduk seorang-seorang. Adapun sifat, dia kena ada di zat. Seolah-olahnya, manakala benda tu sifat, seolah-olahnya dia nak kali yang pertama, dia tuntut kali yang pertamanya di zat. Tu dia kata, hak ni hak ta'alluq ni, hak selain daripada tuntut, ada sifat di zat, hak selain daripada tu. Tu hadap kali yang pertama. Jadi sifat-sifat ni kali pertamanya dia nak kepada zat. Maka yang inilah dia panggil sifat ma'ani, ataupun maknanya keluarlah samaratus sifah. Manakala Allah bersifat dengan sifat kudrat, apa ni kudrat ni ialah sifat Allah Ta'ala. Dah kudrat ni sifat, dia kena ada di zat Allah. Dia nak kali pertamanya ada di zat. Tu nak kali pertama. Manakala begitu, dah kudrat ni ada di Allah Ta'ala, ada di zat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berkuasa. Berkuasa tu dia panggil samaratus sifah. Dah manakala Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, maka Allah berkuasalah. Tu sifat nak kali pertamanya pada zat. Tu sifat. Dia tak boleh lari dah kaedah. Bila sebut sifat, kena ada di benda lain. Maka seolah-olahnya sifat ni, dia hadap pada kali yang pertamanya, dia hadap pada zat. Sifat ma'ani ni dia hadap pada zat. Dia tuju pada zat. Dia nak pada zat pada kali yang pertama. Kudrat nak pada zat. Kudrat nak ada dia di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia nak pada zat Allah. Itu kudratnya. Maka dah kudrat tu ada di zat Allah Ta'ala yang kita panggil sifat ma'ani, maka Allah berkuasa. Keluarlah samaratus sifah. Hasil manakala Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat berkuasa. Manakala adanya kudrat di zat Allah Ta'ala, maka sifat tadi dia nak kali yang kedua. Nak kali yang pertama tadi nak pada zat. Kerana sifat ni kena ada di zat. Kali keduanya dia nak akan apa? Sifat ni, sifat kudrat ni nak akan apa? Nak akan mengadakan. Tu dia panggil ta'alluq. Ta'alluq ni tuntut oleh sifat, nak oleh sifat akan satu-satu pekerjaan, tapi dia nak, dia tuntut tu hak selain daripada tuntut kali yang pertama tadi. Hak selain daripada tuntut dia nak pada zat. Bukan hak tu. Tu bukan ta'alluq lagi. Ta'alluq ni hak selain daripada tuntut nak kali pertama pada zat tu. Hak kali kedua tu seolah-olahnya dia panggil ta'alluq. Contoh, misal kita di makhluk. Kerana Nabi SAW suruh kita fikirnya, maknanya kepada makhluk. Tafakkaru fi khalqillah. Fikir olehmu pada kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita buat misal di makhluk dulu, sebagai tangga untuk kita faham dia. Misal kita ada sifat sama, ataupun kita ada sifat basar. Sifat sama, sifat basar ni dia panggil sifat ma'ani. Sifat pendengar ada di kita. Sifat pelihat ada di kita. Baik, kita ambil satu dulu, sifat pelihat. Ada di kitanya sifat pelihat. Sifat basar. Jadi sifat basar ni, sifat pelihat ni, bolehkah dia duduk seorang-seorang dia? Sifat suku, diri kita suku, tak boleh. Kerana sifat ni kena ada di zat, di tubuh kalau kita makhluknya. Itu kaedah sifat, kena ada di zat, kena ada di tubuh kalau makhluk. Dia tak boleh sifat pelihat kita ni duduk suku daripada kita, tak boleh. Kerana kaedah sifat kena ada di zat. Maka sifat-sifat ni hadap kali yang pertama,
tuju kali yang pertama, nak kali yang pertama sifat pelihak ni dia nak pada tubuh kita. Dia nak pada zat kita, nak ada dia tadi tu. Dia tak boleh duduk suku-suku. Maka dia duduk di kita, ada di kita sifat pelihak, di mana Allah Ta'ala jadikan sifat pelihak kita ni di celah urat dahi kita. Ada sifat pelihak di kita. Manakala dia ada di kita tu nak kali yang pertama tu. Manakala adanya sifat pelihak di kita, maka kita melihat. Kita melihat tu bukan ta'alluq lagi tu. Tu dia panggil samarah. Baru hadap kali yang pertama sifat pelihak ada di kita, maka kita dapat melihat. Melihat kita tu panggil samaratus sifah. Tu hadap kali yang pertama. Manakala kita melihat akan apa? Sifat pelihak tadi nak kali yang kedua. Nak melihat akan apa? Akan tu tuntut kali yang kedua tu nak lihat akan warna-warna. Tu dia panggil ta'alluq. Ta'alluq bagi sifat pelihak yang makhluk di kitanya. Kita takluk bagi mata kita bagi sifat pelihak kitanya melihat akan warna-warna. Itu dia panggil tugas bagi sifat pelihak hak di kita makhluk. Itu panggil ta'alluq. Jadi ta'alluq ni dengan kata lain yang mudah kita fahamnya tugas. Cuma ni nak bahas dari sudut kitab. Itu ta'alluq panggil. Nak sifat pada kali yang kedua. Kali yang pertamanya sifat ni nak pada zat, nak pada kita tubuh kalau makhluknya. Itu nak pada kali yang pertama. Bukan hak tu, hak selain daripada nak dia pada zat, pada tubuh kita. Hak selain daripada tu, hak lepas daripada tu. Manakala adanya sifat pelihak di kita, kita dapat melihat. Melihat tu panggil samaratus sifah. Melihat apa? Melihat akan sifat pelihak nak sekali lagi, dia hadap sekali lagi, tuntut sekali lagi, tuju sekali laginya, dia nak akan melihat akan perkara-perkara yang berwarna umpamanya. Itu dia panggil ta'alluq. Itu hak di kita. Sama lagi maknanya, misal lain lagi sifat perkata. Di kita ada sifat kalam. Jadi kalam ni sifat perkata hak ada di kita makhluk dulu. Maka sifat kalam, sifat perkata ni ialah sifat. Bolehkah sifat ni nak duduk seorang-seorang, sifat perkata ni nak duduk suku-suku daripada tubuh kita? Tak boleh. Kena ada dia di tubuh kita. Kena ada dia di zat. Tu sifat perkata tu. Maka sifat perkata ni nak kali yang pertamanya, tuntut kali yang pertamanya nak ada dianya di tubuh kita. Di zat maknanya. Itu tuntut kali yang pertama. Maka sifat perkata kita ni adalah di celah maknanya di hujung lidah kita ni. Kita bercakap ni dengan sifat perkata, bukan bercakap dengan lidah. Dalilnya tengok orang bisu tu. Lidah ada tapi tak boleh bercakap kerana tidak ada sifat perkata di dia. Maka sifat ni nak kali yang pertamanya di tubuh kita, di zat maknanya. Itu kali yang pertama. Tuntut kali yang pertama sifatnya. Manakala ada sifat perkata di kita, kita dapat berkata-kata. Dapat berkata-kata tu dia panggil samarah. Hasil manakala adanya sifat perkata di kita, maka kita boleh berkata-kata. Itu samaratus sifah nama dia. Dah begitu pula, manakala kita ni ada sifat perkata ni nak satu lagi. Nak tuju satu pekerjaan lagi. Dia tuntut pada satu pekerjaan lagi. Apa dia? Manakala kita boleh berkata-kata. Berkata-kata akan benda-benda yang disuruh umpamanya. Berkata-kata akan benda-benda yang ditegur. Mu jangan sembahyang, mu jangan berzina. Itu maknanya kita tegur dia. Kita larang dia. Banyaklah. Itu ta'alluq bagi sifat perkata. Boleh berkata-kata akan apa dia. Banyak berkata-kata tu tadi. Itu hak kita di makhluk. Itu panggil tugas dia. Itu panggil ta'alluq nama dia. Itu makna dia.
Ini di sini dia kata ta'alluq tu ialah menuntut oleh sifat, nak oleh sifat, hadap oleh sifat, tuju oleh sifat akan pekerjaan, yakni akan satu-satu pekerjaan. Ta'alluq ni ialah dia nak, sifat ni dia pasing dia nak pada satu-satu pekerjaan. Nak tu pula, tuntut tu pula akan sebagai tuntut hak lebih, hak suku saka, hak selain atas berdirinya, atas adanya sifat dengan zat di zat. Hak selain daripada tu. Hak tu dia panggil ta'alluq. Kerana sifat tuntut kali pertamanya pada zat. Bukan yang tu dia panggil ta'alluq. Ta'alluq ni hak tuntut, hak selain daripada zat. Dengan maknanya hak kali kedua tu. Manakala adanya sifat perkata, sifat kudrat di Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa mengadakan. Itu tuntut kali yang kedua dia panggil. Itu tuntut kali yang kedua, mengadakan atau meniadakan tiap-tiap mungkin. Itu dia panggil ta'alluq. Maka pendek katanya, ta'alluq ni ialah tugas. Tugas dia. Habis itu. Tu payah juga tu takrif tu. Tak apa payah-payah pun. Maknanya jangan kita mudah peri. Ni peri mecok dengan ilmu. Malah dah aku mengaji, dia kata payah, dia kata tak boleh begitu dengan ilmu. Tak boleh kita nak cepat mecok. Tak boleh kita nak cepat maknanya mengalah. Orang lain ramai lagi hok boleh faham maknanya. Ramai hok boleh faham. Kenapa kita tak boleh faham? Sebab kita gaduh nak mecok. Kita tak boleh nak maknanya nak fikir dengan baik, ataupun kita tak boleh nak asah otak kita sehingga kita cepat mengalah, bawa kita tadi kepada mudah jadi tak faham lah. Sebab kerana kita mudah nak mecok dan menyalahkan diri kita. Itu ilmu. Kadang-kadangnya ada tempat payah, kadang-kadangnya ada tempat tu hak mudah kita faham dia. Itu panggil ta'alluq, ta'rif dianya. Dan tiada ada ta'alluq, dan tiada ada ta'alluq ni, tidak adalah hak jenis tugas ni melainkan bagi sifat ma'ani jua. Hanya sifat ma'ani sahaja yang mempunyai ta'alluq. Adapun sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa, sifat mukhalafah sehingga wahdaniyah, hak tu tidak ada ta'alluq. Kerana yang tu dia panggil sifat bangsa ada. Sifat yang bangsa sungguh. Sifat subutiyah. Yang telah kita bahas daripada pertemuan kita yang lepas. Adapun yang ni sifat ma'ani. Maka sifat ma'ani dia ada ta'alluq. Tu dia kata di situ, dan tiada ada ta'alluq melainkan bagi sifat ma'ani jua. Sifat ma'ani sahaja yang ada ta'alluq. Tu pun kena kait lagi tu, kena jaga lagi tu. Kata sifat ma'ani sahaja yang ada ta'alluq, ada tugas, yakni selain daripada sifat hayat. Selain daripada sifat hayat. Adapun sifat hayat dia tidak ada tugas. Sifat kudrat, sifat iradah, sifat ilmu. Lepas tu hayat tak ada tugas. Kudrat, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Yang ni ada tugas dia. Kecuali hayat. Kudrat, manakala Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, Allah berkuasa. Manakala Allah bersifat dengan sifat perkuasa, Allah berkuasa. Berkuasa apa? Mengadakan atau meniadakan. Itu panggil takluk bagi sifat kudrat. Nanti akan datang sifat iradah. Manakala Allah bersifat dengan sifat berkehendak, Allah berkehendak. Berkehendak apa? Berkehendak menentukan akan apa-apa-apa. Ada tugas dia, sifat iradah. Sifat ilmu pun ada tugas dia. Adapun sifat hayat tak ada tugas ni. Ni sifat ma'ani juga hayat ni, tapi tak ada tugas dia. Hanya terhenti pada samaratus sifat. Manakala Allah bersifat dengan sifat hayat, bersifat dengan sifat perhidup, Allah hidup.
Ada lagi ke tugas bagi sifat hayat ni? Hidup akan apa-apa-apa, tak ada dah, tak ada dah. Tak ada tugas dah dia. Allah hidup, Allah yang hidup. Tu berhenti setakat tu. Terhenti setakat samaratus sifat. Ini kecualinya sifat hayat sahaja yang tidak ada ta'alluq walaupun dia sifat ma'ani. Hak lain daripada tu semuanya ada ta'alluq. Tu kena jaga situ. Habis tu. Dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf. Dan tiada wajib, yakni tiada wajib akan sebagai wajib yang aini. Kena tambah gitu tu. Dan tiada wajib, yakni tiada wajib akan sebagai wajib yang ain, wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Tak wajib atas jalan fardu ain atas tiap-tiap mukallafnya mengetahuikan, yakni oleh mengetahuikan beberapa ta'alluq ini. Beberapa ta'alluq bagi sifat kudrat ni. Ni tak wajib atas jalan fardu ain. Tak wajib atas jalan fardu ain. Legalah kita sedikitnya. Tak wajib atas jalan fardu ain. Sungguh pun begitu. Maknanya sekiranya di dalam perjalanan yang boleh jamak qasar, maknanya dia kena adalah orang yang memahami benda-benda sebegini rupa ni. Dia panggil wajib atas jalan fardu kifayah. Sungguh pun begitu, kita mengajilah dianya. Mengaji dia tu lebih baik. Lebih baik kita belajar dia. Tengok kat bawah tu ada bagi tahu tu. Qauluhu, dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan beberapa ta'alluq ini. Kata dia demikianlah menitlaq oleh mereka itu ulama usuluddin. Telah berkata oleh ulama usuluddin, maknanya tak wajib atas jalan fardu ainnya atas tiap-tiap daripada mukallaf untuk tahu beberapa ta'alluq daripada sifat kudrat ni. Beberapa ta'alluq ni lah daripada sifat-sifat lain pun samalah. Dan iaitu kata tak wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui ta'alluq ni zahir dengan nisbah kepada orang awam. Dia kata nampak-nampaknya kata tak wajib ni atas orang awam lah maknanya. Ada pun dengan nisbah kepada yang lain daripada mereka itu orang awam, orang yang nak mendalami medan ilmu maknanya, maka tiada zahir demikian itu kata tak wajib dia tahu ta'alluq ni. Kerana apa? Kerana bahawasanya terkadang membawa oleh jahil dengan beberapa ta'alluq ini. Kadang-kadangnya ramah tak reti tentang ta'alluq ni, sehingga mana kepada iktikadkan, yakni membawa kepada mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala itu kuasa bahawa mengambil ia Allah, mengambil dengan makna menjadikan, buat Allah Ta'ala akan sebab apa jadi begitu tu? Kerana dia jahil tentang ta'alluq. Tu kita telah hurai daripada pertemuan kita yang lepas. Terkadang yang membawa oleh orang yang jahil ni dengan manakala dia jahil dengan beberapa ta'alluq ni, membawa kepada dia i'tiqad bahawa Allah Ta'ala tu kuasa bahawa mengambil ia Allah akan atau mengadamkan atau meniadakan diri Allah, menghilangkan zat Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana kita maknanya hanya tahu sekadar kata Allah maha kuasa segala-gala, sehingga kan boleh bawa kepada dia i'tiqad Allah Ta'ala maknanya kuasa untuk meniadakan diri dia sendiri, atau lain daripada demikian itu daripada mafasid, daripada perkara-perkara yang merosakkan akidah kita yang tiada terhingga banyaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Itu ta'liq dia di bawahnya. Jadi kata muallif rahimahullah ta'ala, masuk dalam kotak balik, dan tiada wajib, yakni tak wajib akan sebagai wajib yang fardu ain atas tiap-tiap mukallaf
oleh mengetahuikan beberapa takluk ini. Tak wajib kita tahu atas jalan fardu ain takluk ni. Kerana apa? Ilak dianya kerana ia beberapa takluk ini daripada bicaraan, daripada bahasan, setengah daripada perbicaraan yang dalam, iaitulah yang payah daripada ilmu ini, ilmu usuluddin. Kerana dia ni merupakan satu benda yang payahlah, di antara setengah daripada perbahasan hak payah, di antaranya iaitulah berkaitan dengan ta'alluq. Ni payah, maka dah payah sangat, tak wajiblah atas jalan fardu ain untuk kita tahu perkara-perkara tersebut. Lalu tu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka satu ta'alluq daripada yang 7 itu, maka satu ta'alluq daripada yang 7 itu, dah tadi dia kata ada bagi sifat kudrat ni 7 ta'alluq. Nak hurai dah lah satu-satunya. Maka satu ta'alluq daripada yang 7 itu, khabarnya ialah nama dia ta'alluq suluhi qadim. Ni yang pertama. Yang pertama daripada 7, nama dianya ta'alluq suluhi qadim. Apa tu ta'alluq suluhi qadim? Iaitu ta'alluq suluhi qadim ni patuk kudrat, yakni patuk dan padan bagi kudrat, yakni kudrat Allah Ta'ala pada azali. Pada azali lagi patuk dan padan. Patuk apa? Bagi mengadakan dan meniadakan dengan dia, yakni hal keadaan Allah Ta'ala bersifat dengan dia dengan kudrat. Itu panggil ta'alluq suluhi qadim nama dia. Apa ta'alluq suluhi qadim? Patuk dan padan. Patuk dan padan bagi Allah Ta'ala, bagi sifat kudrat Allah Ta'ala ni patuk dan padan. Bila? Sedia kala lagi patuk dan padan. Patuk padan apa? Mengadakan atau nak meniadakan. Patuk padan tu sedia kala lagi, atau dia panggil suluhi qadim. Dah manakala Allah Ta'ala ni maknanya bersifat dengan sifat kudrat sedia kala, Allah tu ada sedia kala. Kudrat Allah Ta'ala tu pula maknanya ada di zat Allah Ta'ala sedia kala. Maka Allah Ta'ala berkuasa sedia kala lagi. Manakala Allah Ta'ala berkuasa sedia kala lagi, patuk dan padan bagi Allah Ta'ala hal keadaan dia bersifat dengan sifat perkuasa ni sedia kala lagi, maknanya dia bersifat dengan sifat perkuasa. Patuk dan padan bagi Allah Ta'ala nak mengadakan dan nak meniadakan. Patuk dan padan sedia kala lagi, bukan mengadakan dan meniadakan sedia kala, bukan. Patuk dan padan tu dah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat ni sedia kala, dia berkuasa sedia kala. Dia patuk dan padan nak mengadakan, nak meniadakan sedia kala. Itu dia panggil suluhi qadim nama dia. Contoh, misal saiz selipar kitanya saiz 5, saiz 7 umpamanya, saiz kasut kita. Jadi dah saiz kasut kita ni saiz 7, patuk dan padan bagi kitanya untuk nak pakai tiap-tiap kasut yang ada di kedai-kedai tu, banyak kedai-kedainya, untuk kita pakai hak saiznya seperti saiz kita, iaitulah saiz 7. Tak pakai lagi, tak ambil lagi, tak pergi beli lagi di kedai tadi. Cuma duduk di rumah ni patuk dan padan dah. Kita nak pakai tiap-tiap kasut ataupun selipar hak saiz 7. Patuk dan padan tu bila? Di rumah lagi. Tak pergi lagi kedai, tapi di rumah tu patuk dah. Ini seolah-olah suluhi qadim. Misal contoh lagi.
kita ada duitnya RM10. RM10 ada dalam poket kita. Manakala kita ada duit RM10, ada wang maknanya pitih dalam poket kita, kocik kitanya RM10, maka patut dan padan bagi kita nak membeli barangan-barangan di kedai-kedai runcit pasar rayanya yang nilainya RM10 tadi. Patut dan padan bila? Di rumah lagi, tak pergi lagi di kedai, tak pergi lagi di pasar raya, tak pergi lagi di ekonsel, tak pergi lagi di Speedmart. Cuma patut tu di rumah lagi. Dah ada duit kita dalam koceknya RM10. Maka tiap-tiap barang yang ada di kedai kunci, di pasar raya, hok nilainya senilai dengan apa hok ada di kita, maka patut dan padan bagi kita. Tak pergi lagi, tak beli lagi. Di rumah tu patut dah. Kerana ada di kitanya nilai RM10. Ni sama ni. Ni tu seolah-olah suluhi qadim. Nak misal saja tu. Nak contoh saja. Maka Allah Ta'ala ada sedia kala sifat kudrat ni pun ada sedia kala sifat kudrat ni ada di zat Allah Ta'ala sedia kala. Manakala begitu Allah berkuasa Allah sedia kala. Mengada tak mengada lagi, tak meniada lagi, tapi sedia kala lagi Allah berkuasa. Kerana sifat kudrat ada di zat Allah Ta'ala sedia kala, Allah pun ada sedia kala, maka Allah berkuasa sedia kala lagi. Dah begitu, patut dan padan. Allah tak lemah kerana Allah bukan lemah, maka Allah patut dan padan bagi dia nak mengadakan atau nak meniadakan sedia kala lagi. Tak buat lagi, tak buat lagi makhluk, tapi duduk dalam keadaan patut dan padan dah. Dia nak mengada atau nak meniadakan kerana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat sedia kala lagi. Itu dia panggil suluhi qadim. Itu panggil suluhi qadim. Baik, terhenti setakat tu, titik situ maknanya itulah suluhi qadim. Hak ni huraian dia ni, huraian dia. Huraian pada kata mengada dan meniadakan. Mengada dan meniadakan tu pula, mengada dan meniada tu pula, bila Allah Ta'ala nak mengadakan dan meniadakan, mengada meniada akan tiap-tiap mungkin tu pula pada waktu imkan. Pada waktu imkan mengada meniada ni, waktu ni dia terbahagi pada dua. Ada waktu yang kita panggilnya azali, satu laginya waktu dia panggil waktu imkan. Waktu imkan ni kalau terjemah waktu boleh jadi, atau panggil waktu imkan. Jadi waktu terbahagi pada dua, ada namanya azali, ada satu laginya nama imkan. Azali ni ialah suatu ketika, bukan ketika tapi nak bercakap tu payah. Dia bukan masa azali ni, tapi nak bercakap tu sempit sangat, kita sebut dengan kata ketika lah. Azali ni ialah ketika mana Allah sahaja ada. Semua benda lain tak ada lagi, tak menjadi apa-apa lagi. Allah dan sifat-sifat dia, atau panggil azali. Adapun imkan ialah sewaktu mana Allah Ta'ala menjadikan permulaan sekali bagi makhluk. Andai katanya kita ambil pendapat ahli sufi, maknanya permulaan sekali, hak mula-mula, maknanya Allah Ta'ala jadikan makhluk ni ialah nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Situ tu dia panggil waktu imkan. Boleh jadi dah, lepas daripada tu banyak lah akan terjadinya maknanya. Allah Ta'ala nak menjadikan maknanya. Atau waktu imkan ni waktu mula-mula Allah Ta'ala menjadikan daripada sesuatu makhluk, atau panggil waktu imkan. Maka mengadakan, meniadakan ni pula pada waktu imkan. Tu dia panggil mengada meniada ni pada waktu imkan, pada waktu boleh jadi. Mengada dan meniadakan pada waktu imkan. Dia tidak ada pada waktu azali lagi Allah Ta'ala mengada dah. Tak ada. Semuanya baru menjadikan. Pada waktu imkan, pada waktu boleh jadi. Jadi ta'rif suluhi qadim
patut padan bagi Allah Ta'ala nak mengadakan dan meniadakan azali lagi. Patut padan bagi Allah nak mengada atau nak meniadakan. Mengada meniada tu pada waktu imkan. Tapi nak mengada meniada pada waktu imkan. Contohnya bagaimana? Misal luar lagi. Nak suruh kita mudah fahamnya. Misal tadi kita ada duitnya RM10. Kita ada duit RM10. Manakala kita ada duit RM10, patut dan padan bagi kita nak membeli tiap-tiap barang yang ada di kedai runcitnya hak nilainya RM10, tak beli lagi. Tapi patut dan padan bagi kita nak membeli. Tak beli lagi, kita berada di rumah ni. Ini dia panggil suluhi qadim. Seolah-olahnya waktu kita berada di rumah tu dah ada duit RM10 dalam beg kita, dalam kocek kita. Waktu tu patut dan padan kita nak membeli. Tak beli lagi. Tak pergi lagi ni. Waktu imkannya mana? Waktu imkannya kena duduk di kedai tu. Itu panggil waktu imkan. Ketika ni tak lagi ni duduk di rumah lagi. Tak ada lagi barang-barangan di rumah kita. Waktu imkannya setelah mana kita pergi di kedai rucik tu. Manakala kita pergi di kedai rucik, membeli kita tu, tak say membeli pun boleh dah lah. Itu waktu imkan kitanya di kedai rucik tu. Itu panggil waktu imkan, seolah-olahnya begitulah. Ini pun sama ni. Allah Ta'ala patut bagi dia maknanya untuk mengadakan dan meniadakan azali lagi. Sedia kala lagi maknanya patut dan padan dah dia nak mengada atau meniadakan. Tapi nak mengadakan dan meniadakan tu pula pada waktu imkan. Pada waktu hak boleh jadi. Mengadakan, meniadakan. Adapun patut sedia kala lagi. Patut tu sedia kala. Mengada, meniada tu pada waktu boleh jadi. Mana pada waktu boleh jadinya? Iaitulah pada waktu maknanya setelah mana Allah Ta'ala jadikan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengadakan meniada pada waktu tu, pada waktu imkan nama dia. Tu waktu imkan. Habis itu. Sebab tu payah sikit tu situ tu. Payah sebab itulah tak wajib kita tahu. Sungguh pun begitu atas jalan fardu kifayahnya wajib lagi. Fardu ainnya hak tak wajibnya. Itu ta'alluq suluhi qadim. Itu satu. Dan tiga daripadanya. Perhabisnya sikit lagi. Hak payah ni perhabis rasa lega sikit. Sedap bernafas sikit. Dan tiga daripadanya daripada 7 ta'alluq lagi. Tiga daripadanya, satu telah dia bagi tahu, iaitulah ta'alluq suluhi qadim. Dan tiga daripadanya daripada 7 ta'alluq ni ialah beberapa ta'alluq yang nama dianya tanjizi hadis. Nama dia ta'alluq tanjizi hadis. Apa tanjizi? Dan makna tanjizi itu ialah meluluskan. Tanjizi hadis ni maksudnya meluluskan. Apa meluluskan? Mengubahkan. Nak suruh kita mudah faham lagi. Tanjizi ni mengubahkan. Mengubah dengan maknanya menjadikan daripada benda tak ada kepada ada. Meniadakan daripada benda ada dah kepada tak ada. Itu dia panggil mengubah. Tanjizi panggil. Sebab apa panggil tanjizi? Kerana diluluskan, kerana diubahkan, dimengubahkan ataupun dimenjadikan, dimeniadakan dengan kudrat itu, yakni hal keadaan zat Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat itu, mengubah, melulus akan barang, akan perkara-perkara mungkin yang ditentukan dengan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu-tentu pada azali. Sebab itulah dia panggil tanjizi hadis. Jadi tanjizi hadis ni ialah maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala meluluskan
perkara-perkara hak mana telah ditetapkan oleh sifat iradat dia pada azali, atau dia panggil tanjizi hadis. Tanjizi hadis ni ialah perkara yang Allah Ta'ala peluluh, perkara yang Allah Ta'ala menjadikan. Menjadi itu pula benda hak telah ditentukan oleh sifat iradat Allah Ta'ala azali lagi. Tiap-tiap benda hak Allah Ta'ala tentukan azali lagi, nak jadi dia sampai masa Allah jadi, itu dia panggil tanjizi hadis. Terjadi tu, Allah buat tu, ataupun benda hak ada Allah meniadakan, tu dia panggil tanjizi. Buat dan meniadakan, mengada dan meniadakan, tu dia panggil tanjizi hadis. Itu panggil tanjizi hadis. Dan yang tiga itu, hak tiga daripada takluk tanjizi hadis ni, ialah takluk bagi tanjizi hadis. Maknanya tanjizi hadis yang pertama dulu, dengan mengada akan mungkin, dengan menjadikan akan mungkin, akan makhluk. Bila Allah Ta'ala menjadi ni, kemudian ataupun selepas daripada Adam yang dahulu, selepas daripada tidak ada yang dahulu. Ini tanjizi hadis yang pertama. Dengan maknanya Allah Ta'ala mengadakan makhluk, asalnya tak ada, tiba-tiba jadi ada. Atau dia panggil tanjizi hadis yang pertama. Bukan dengan makna makhluk ni ada sedia kala, tidak. Cuma patut padan Allah Ta'ala nak mengadakan dan meniadakan sedia kala. Menjadi itu baru, atau dia panggil tanjizi hadis. Maka tanjizi hadis yang pertamanya, maknanya Allah Ta'ala mengadakan makhluk ni, asalnya tak ada, tiba-tiba jadi ada. Itu dia panggil tanjizi hadis yang pertama. Itu tanjizi hadis pertama. Dan takluknya takluk kudrat, yang tanjizi hadis yang kedua, kena kait begitulah. Dan takluknya takluk kudrat, yang tanjizi hadis yang kedua pula, kerana dia kata tadi ada tiga bagi takluk tanjizi hadis. Dan takluknya takluk kudrat yang tanjizi hadis yang keduanya, dengan meniada akan dia akan mungkin, dengan menghilangkan akan dia akan mungkin, menghilang, meniada, kemudian daripada adanya ada mungkin, selepas daripada ada mungkin, menghilangkan daripada ada dah, benda ada dah makhluk ni. Lepas tu Allah Ta'ala menghilangkan jadi tak ada, dengan bahawa mati. Itu dia panggil tanjizi hadis yang kedua. Allah Ta'ala ubah pula, Allah Ta'ala meniadakan pula. Tadi ada, daripada tak ada jadi ada. Tanjizi hadis yang pertama kita ni. Kemudian hak ada dah kita ni, tak ada pula dengan bahawa mati. Itu tanjizi hadis yang kedua. Kita tak berlaku lagi tanjizi hadis yang kedua, bakal berlaku di kita. Di kitanya berlakunya tanjizi hadis yang pertama. Mana? Dulu tak ada, Allah jadikan kita jadi ada. Tu tanjizi hadis pertama berlaku di kita. Hak keduanya tak berlaku lagi di kita. Hak keduanya berlakunya di orang hak tak ada dah. Tuk nenek kita, ayah kita yang telah meninggal dunia, di ayah kita tu berlaku dah tanjizi hadis yang kedua. Kita baru satu saja, dengan bahawanya dulu tak ada jadi ada, Allah Ta'ala yang menjadikan. Maka tanjizi hadis yang pertama telah berlaku, telah alami di kita. Adapun yang kedua ni tak alami lagi. Itu dua. Dan takluknya takluk kudrat, yang tanjizi hadis yang ketiganya, dengan mengadakan dia kan mungkin, yakni dengan mengadakan semula akan dia akan mungkin, ataupun dengan mengadakan kembali akan dia akan mungkin. Mengadakan kembali kerana apa? Kerana membangkitkan daripada kubur. Ini dia panggil tanjizi hadis yang ketiga. Dengan maknanya setelah mana kita mati, nanti akan Allah Ta'ala bangkitkan balik, buat balik, jadikan hidup balik. Itu dia panggil tanjizi hadis yang ketiga.
Tu tanjizi hadis yang ketiga, tak ada siapa lagi lah maknanya berlakunya. Tu hak nanti kiamat tu. Tu tanjizi hadis yang ketiga. Habis tanjizi hadis. Banyaklah kalau kita pandai hurainya, banyak kalau kita pandainya, banyaklah kita boleh boleh bilang maknanya. Tiap-tiap kali hujan tu tanjizi hadis lah tu belakangnya maknanya. Ni secara skop menjadikan dan mengadakan. Adapun dari skop maknanya Allah Ta'ala ubah daripada tak hujan kepada hujan. Itu tanjizi belakang tu. Asalnya tak hujan, hujan. Itu tanjizi hadis lagi. Hujan pula jadi tak hujan, tanjizi hadis pula. Itu tanjizi hadis. Tak cekak bilang lah maknanya kalau kita bilang satu-satu begitu. Ni dia dalam skop mengadakan dan meniadakan kita. Dalam skop tu dia bilang. Jadi ada 3 tadi. Tanjizi hadis pertama, tanjizi hadis kedua, dan tanjizi hadis yang ketiga. Dan 3 ta'alluq daripada yang 7 itu pula ada 3 lagi. 3 sudah, 1 tambah 1 tadi, iaitulah suluhi qadim, jadi 4. Jadi semua ta'alluq ada 7, 3 lagi. Dan 3 lagi ta'alluq daripada yang 7 itu pula nama dianya ta'alluq nama beberapa ta'alluq qabdah namanya. Nama dia ta'alluq qabdah pula. Ada 3 lagi, cukuplah jadi 7. Dan makna qabdah itu, ta'alluq qabdah ni makna dianya ialah genggam, rentah. Maknanya rentah, genggam dengan makna rentah. Dan murak daripadanya, daripada qabdah, dan dikehendaki dengan makna qabdah ni ialah bahawasa mungkin itu makhluk itu di dalam genggaman kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rentahan ataupun dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dalam kekuasaan Allah, dalam rentahan Allah? Maka jika dikehendaki Allah ta'ala, yakni akan nak mengekalkan perkara-perkara mungkin, nescaya dikekalkannya kan akan mungkin. Kena tambah banyak tu, Maka jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala nak mengekalkan perkara-perkara makhluk ni, jawabnya nescaya dikekalkannya akan perkara-perkara mungkin ataupun makhluk tadi, kekal-kekal atas halnya, atas kelakuan mungkin tadi, atas kelakuan makhluk tadi. Apa dia kelakuan makhluk? Daripada adam kah, daripada tak ada kah, atau wujud atau ada kah? Itu panggil ta'alluq qabdah. Qabdah ni ialah genggaman ataupun makhluk, segala makhluk ni dalam rentahan Allah. Segala makhluk, segala ciptaan dia ni dalam kekuasaan Allah. Dengan bahawasa Allah Ta'ala nak kekal makhluk ni ada, maka kekal. Kalau Allah Ta'ala nak meniadakan dia, maka tak ada lah dia. Itu dia panggil duduk dalam qabdah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan tilik pada iradat Allah. Jangan tilik dalam apa yang disebut dalam Al-Quran, tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Jangan tilik situ. Tilik semata-mata Allah Ta'ala ni kuasa. Manakala Allah Ta'ala kuasa, kita ni ada. Allah Ta'ala nak kekalkan kita dalam ada pun boleh. Kita ni ada, Allah Ta'ala nak ubah biar jadi tak ada pun boleh. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala kuasa. Maka kita ni masuk dalam kata qabdah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dia kata sini, apakah yang kata dalam genggaman Allah Ta'ala ni? Maka jika dikehendaki Allah Ta'ala, yakni kalau Allah Ta'ala nak mengekalkan akan benda-benda mungkin ni, nescaya dikekal akannya akan benda-benda mungkin ini atas halnya hal mungkin. Apa atas hal mungkin? Daripada adamkah ataupun ada ataupun wujud. Dan jika dikehendakinya Allah Ta'ala ni, dan jika dikehendakinya Allah Ta'ala, yakni akan nak ganti tiap-tiap perkara mungkin ni, nescaya diganti akan dia, akan tiap-tiap mungkin ganti-ganti dengan lawannya, lawan bagi hal mungkin, sama ada adam ataupun wujud.
Kalaulah benda tu maknanya tak ada, Allah Ta'ala nak ubah jadi ada, boleh. Duduk dalam kekuasaan Allah. Benda tak ada ni pula Allah Ta'ala nak ganti dia biar jadi tak ada, boleh. Kerana dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala tu dia panggil ta'luq qabdah. Qabdah ni dalam rentahan Allah. Ikut Allah Ta'ala nak rentah bagaimana pun. Tu panggil qabdah. Dan yang tiga itu, yakni dan yang tiga daripada ta'luq qabdah ini, habis. Dan yang tiga itu, yang tiga daripada ta'luq qabdah ini, ta'luqnya ta'luq qabdah yang pertama iaitulah dengan berkekalan ketiadaan mungkin. Iaitulah dengan berkekalan ketiadaan mungkin, maknanya jangan bagi timbul makhluk ni. Berkekalan ketiadaan mungkin dengan makna berpanjangan tak ada makhluk ni pada waktu imkan wujud. Berkekalan berpanjangan tak ada pada waktu imkan wujud, dahulu sebelum daripada wujudnya wujud mungkin. Itu panggil dalam qabdah Allah. Dengan maknanya begini, manakala makhluk ni tak ada lagi, hak adanya Allah sahaja. Allah sahaja hak ada dan segala sifat-sifat dia. Manakala begitu, dah makhluk ni tak ada lagi dalam rentahan Allah, dalam qabdah Allah, dalam maknanya genggaman Allah Ta'ala. Nak mengadakan makhluk pun boleh, nak mengekalkan dalam hal tak ada pun boleh. Itu dalam qabdah Allah Ta'ala, dalam qabdah yang pertama dia panggil. Itu panggil qabdah yang pertama, dalam genggaman Allah, dalam rentahan Allah. Masa Allah Ta'ala ada satu dia je. Maknanya bukan masalah ketika sedia kala, maknanya pada azali Allah je ada. Ketika tu makhluk lagi tak ada lagi, dalam rentah Allah, dalam genggaman Allah, dalam maknanya qabdah Allah yang pertama. Nak mengekalkan dalam hal tak ada pun boleh, nak menjadikan ada pun boleh makhluk ni. Itu qabdah yang pertama. Itu qabdah yang pertama. Qabdah yang kedua pula, dan ta'luqnya ta'luq qudrat qabdah yang pertama, yang kedua pula, dengan berkekalan wujudnya wujud mungkin, dengan berkekalan, dengan berpanjangan adanya ada mungkin, berkekalan ada mungkin, kemudian daripada Adam, kemudian yakni selepas daripada tak ada kita. Itu panggil ta'luq qabdah yang kedua pula. Qabdah yang pertama tadi dah Allah Ta'ala je yang ada, makhluk ni tak ada lagi. Tu qabdah yang pertama. Allah nak mengekalkan tak ada pun boleh, Allah Ta'ala nak mengadakan makhluk pun boleh. Itu dalam genggaman Allah, kekuasaan Allah, dalam kekuasaan dia, kerana dia kuasa. Tiba-tiba dia buat, jadi tanjizi hadis yang pertama, dia buat makhluk. Manakala buat makhluk ni, manakala kita ni ada dalam qabdah Allah pula, qabdah yang kedua pula panggil. Apa dalam hal kita ada ni? Allah nak mengekalkan kita ada pun boleh, ataupun Allah Ta'ala ada ni kita ni, Allah Ta'ala nak ubah jadi tak ada kita dengan bahawa mati pun boleh. Itu qabdah yang kedua nama dia. Setelah kita ada ni, manakala kita ada, duduk dalam qabdah pula kita ni, dalam genggaman Allah pula, dalam kekuasaan Allah Ta'ala pula. Nak kekal dalam ada kita ni pun boleh, selama-lama nak kekal ada pun boleh. Ataupun maknanya nak mematikan kita, nak mengubahkan daripada ada kita kepada tiada pun boleh, kerana Allah Ta'ala tu kuasa. Tapi jangan tilik ayat Quran, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kalau tilik dalam ayat Quran, tilik pada iradat Allah Ta'ala, maka wajib mati. Tak ada lah qabdah ni. Qabdah ni sekira-kira tidak kita tilik pada ayat-ayat Quran ataupun janji-janji Allah Ta'ala yang terdapat dalam Quran. Jangan tilik situ, baru jadi ada qabdah ni. Dalam kekuasaan Allah, semata-mata Allah tu kuasa. Dah dia kuasa, kita ada ni, dia nak mengekal kita ada pun boleh, ataupun dia nak mengubah kita ni ada kepada tak ada dengan bahawa mati
pun boleh kerana dia tu kuasa. Itu dia panggil qabdah yang kedua. Qabdah yang pertama tadi, ketika mana sebelum adanya makhluk ni, itu dia panggil qabdah yang pertama. Nak mengekalkan dalam tak ada pun boleh, ataupun nak mengadakan makhluk ni pun boleh dalam kekuasaan Allah, kerana Allah kuasa. Itu qabdah dia panggil. Dan takluk kudrat bagi qabdah yang ketiga, iaitulah dengan berkekalan adamnya adam mungkin, dengan berpanjangan tak ada makhluk. Bila berkekalan tak ada makhluk ni, kemudian ataupun selepas daripada ada kita, itu dia panggil qabdah yang ketiga. Qabdah yang ketiga manakala kita tak ada pula. Tadi kita ada. Qabdah yang kedua, Allah Ta'ala nak mengekalkan kita ada pun boleh. Allah Ta'ala nak mematikan kita, nak ubah daripada ada kepada tak ada pun boleh. Tiba-tiba Allah mematikan kita. Tanjizi hadis panggil, kita pun mati ke semuanya. Manakala kita mati tu pula qabdah yang ketiga pula tu. Allah Ta'ala kuasa, maknanya dah Allah Ta'ala tu berkuasa, maka dalam qabdah Allah Ta'ala, dalam genggaman Allah Ta'ala nak mengekalkan kita tadi hal keadaan mati selama-lama, boleh juga. Ataupun Allah Ta'ala nak menghidupkan kembali kita pun boleh juga. Kerana apa? Kerana Allah kuasa. Itu dalam genggaman dia, dalam kekuasaan dia, nak mengekalkan kita dalam mati pun boleh, ataupun nak menghidupkan kita kembali daripada mati pun boleh. Itu qabdah yang ketiga dalam genggaman Allah Ta'ala. Tapi jangan tilik pada ayat Quran yang mana kita akan bangkit kembali pada padang mahsyar. Kalau tilik pada ayat Quran yang kita akan bangkit kembali pada padang mahsyar, ketika tu tak nampak dalam qabdah. Tak ada dalam qabdahnya. Qabdah ni sekira-kira kita tak tilik pada janji Allah. Semata-mata Allah tu kuasa. Semata-mata Allah Ta'ala kuasa, maka adalah maknanya qabdah ini. Itulah beberapa takluk yang 7 melalui dalam perbahasan sifat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mustahil lawan bagi sifat kudrat. Dah kita wajib iktikad Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, sifat berkuasa. Lawan bagi sifat kudrat tu pula iaitu lawan bagi sifat kudrat itu lemah. Lemah Allah Ta'ala daripada nak menjadikan ataupun nak meniadakan apa-apa mungkin ni, itu panggil mustahil. Mustahil Allah Ta'ala lemah. Dan dalil, yakni dalil yang kita fikir dengan akalnya atas kudrat Allah Ta'ala itu, ialah bahawasanya jikalau ada ia Allah Ta'ala itu lemah, kalaulah Allah Ta'ala ni lemah fardu takdirnya, nescaya tiada didapatkan sesuatu, yakni sedikit pun daripada makhluk ini. Kalaulah Allah Ta'ala tu lemah, nescaya tak bolehlah nak menjadikan sedikit pun daripada makhluk ni kalau dia lemah. Hatta nyamuk pun tak boleh nak jadikan kerana dia lemah. Dan iaitu tiada didapatkan sedikit pun daripada makhluk ni. Batil, palsu, berlawak dengan musyahadah, dengan pandangan mata kita yang kita telah saksikan, maknanya makhluk ni telah ada, bukan tidak ada. Maka sabitlah kudratnya, kudrat Allah Ta'ala, maka kejaklah dalam hati kita. Manakala kita telah musyahadah, kita telah lihat dengan mata kepala kita makhluk ini telah ada. Dan apabila sabit ia kudrat Allah Ta'ala, mustahillah lemahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dalil yang kita fikir dengan akal kita. Setelah kita saksikan dengan pandangan mata kita makhluk ni telah ada, itulah dalil maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tu kuasa. Kedelapan iradah, iaitulah kehendak. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.